Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis yang berusaha Puan Hasniza, pensyarah kanan Kelab Bahasa Melayu IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka, dan juga yang dihormati Cik Nur Zahayu, iaitu pengerusi program Semarak Bahasa, dan seterusnya hadirin dan juga hadirat yang dihormati sekalian. Tatang puan, tatang cerana, tatang melukut padi baya. Datang tuan, datang semua, datang menghibur hati saya. Pertama sekali diucapkan syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan juga restunya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu ini, iaitu program perasmian Bulan Bahasa peringkat IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan syabas dan juga setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak kampus dan juga Persatuan Kelab Bahasa Melayu IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka kerana telah berusaha menganjurkan program ilmiah seperti ini walaupun secara santai. Bersama-sama mendoakan supaya objektif dan juga matlamat program ini akan dapat dicapai dengan penuh kejayaan, insya-Allah, amin. Teluk emas Tanjung Ketapang, tempat uda mengail tenggiri, bersalut emas, hebat dipandang, sayang bahasa kemana pergi. Saya difahamkan antara objektif bulan bahasa ini adalah untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita dengan baik, betul dan juga santun dalam kalangan pelajar, pensyarah dan juga kaki tangan IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang dihormati sekalian, hidup bahasa, hiduplah bangsa. Kita sedia maklum, bahasa merupakan alat dalam kita berkomunikasi antara manusia dan juga bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang mempunyai bahasa yang tersusun indah dengan penggunaan kata yang terpilih, bukan sahaja dalam tulisan tetapi dalam penyampaian hujah ataupun pandangan kita. Salah satu sifat istimewa bahasa kebangsaan kita ialah terdapatnya penggunaan kepelbagaian unsur dan juga elemen bahasa bagi mendapatkan kesan dan tujuan yang dikehendaki oleh pengucapnya. Semua unsur dan juga elemen bahasa yang digunakan ini menjadikan bahasa kebangsaan kita kaya dengan pelbagai seni bahasanya. Asam paya, kalau tidak mengulai ikan, apa guna lagak dan gaya kalau bahasa tidak dihiraukan? Penggunaan bahasa yang betul, penggunaan bahasa yang sopan dan juga unik semakin kurang penggunaannya dalam kalangan masyarakat. Terlebih-lebih lagi pada orang muda macam kalian kan. Lebih-lebih lagi dengan kewujudan media sosial yang semakin berleluasa. Apa media sosial yang biasa kita gunakan? Contoh dia WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram dan banyak lagi. Kemajuan teknologi dan juga alat penghubung masa kini bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Media sosial digunakan untuk berhubung dengan orang jauh, namun penggunaan bahasa yang betul dan sopan juga semakin jauh. Sebagai contoh, berbalas komen di Facebook. Sepatutnya berbalas komen di Facebook dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kita dan juga orang lain yang mungkin jauh daripada pandangan kita. Namun penggunaan bahasa kita di dalam media sosial itu tidak menggunakan bahasa yang betul. Muda atau tua mula hilang penggunaan kata ganti nama yang sopan. Penggunaan aku, engkau sudah tidak asing lagi. Walhal boleh saja kita guna kata ganti nama yang lebih manis, sopan, halus bahasanya seperti saudara, saudari, tuan, puan, awak dan juga saya. Bukan itu sahaja, penggunaan bahasa singkatan untuk komunikasi atas talian juga semakin merisaukan. Sebagai contoh, penggunaan aku, AKU yang juga dieja sebagai AQ. Di dalam kita nak menyampaikan teks melalui WhatsApp ataupun Telegram, kadang-kadang kita terlepas pandang penggunaan tulisan. Seperti contoh yang tadi saya cakap,
AKU, penggunaan kata aku, ejaan dia, tapi kita menulisnya, kita menaipnya di dalam tulisan ni kita menggunakan AQ ataupun kamu, KAMU, tetapi kita eja dengan menggunakan KAMOO, kamu. Sepatutnya ejaannya adalah KAMU. Namun air yang diminum terasa duri, nasi dimakan terasa sekam. Jika tidak dikawal ataupun diberi kesedaran, semakin hilanglah kesantunan bahasa kita. Seharusnya kata ganti nama yang halus dan juga sopan wajar dipraktikkan dalam perbualan seharian, termasuklah dalam perbualan atas talian dan juga perbualan alam realiti. Jika tidak diperbetulkan, dikhawatiri akan mempengaruhi penulisan dalam urusan rasmi. Maka sebelum ianya menjadi lebih parah, lebih baik kita bersama-sama mengupas isu-isu kesantunan bahasa, seterusnya mencari akal untuk mencegahnya. Saudara-saudari yang dihormati, bahasa Melayu merupakan bahasa yang penuh dengan kesantunan dan juga keunikan dalam setiap patah perkataannya. Bahasa Melayu seindah bahasa, sesuatu pasti ada makna. Jika dilihat dalam peribahasa dan juga simpulan bahasa, setiap satunya mempunyai maksud yang tersendiri. Ada antaranya yang mempunyai cerita tersendiri. Sebagai contoh, baru-baru ini tular di laman sosial mengenai peribahasa, biar mati anak, jangan mati adat. Ada yang sepakat bahawa peribahasa ini bersifat toksik kerana dilihat sebagai kita harus mementingkan adat lebih daripada anak kandung sendiri. Walhal ianya mempunyai peristiwa yang terjadi. Peristiwa tersebut berkenaan dengan paduka anakan Sultan Aceh, iaitu Sultan Iskandar Muda. Miurah Pupuk didapati bersalah kerana berzina, maka ayahnya iaitu Sultan Iskandar Muda mengarahkan Miurah Pupuk dihukum ikut adat. Kemudian para pembesar istana menyatakan bahawa cukuplah hukuman yang ringan saja kerana Miurah Pupuk merupakan anakanda tuanku. Namun tuanku bertitah, mata Miupat Jirah Gau Adat Pat Tamita. Saya pun terbelit-belit lidah. Apa yang dimaksudkan dengan mata unit Miupat Jirah Gau Adat Pat Tamita ni? Apa yang dimaksudkan dengan ni? Maksud dia adalah mati anak ada kuburnya, hilang adat mana hendak gantinya. Maka dengan itu muncullah peribahasa yang hebat, iaitu biar mati anak, jangan mati adat. Begitu juga dengan peribahasa 2x5. Itu lagi kita biasa dengar. 2x5 tidak serupa dengan 5x2. 2x5 bermaksud 5 ada 2 kali. Manakala 5x2 bermaksud 2 ada 5 kali. Sedangkan kita mahu menyamakan dua pihak. Pemilihan 2x5 adalah kerana nombor 5 menepati akhir rima, iaitu 2x5. Dua-dua sama. Jadi bunyinya lebih halus dan juga menarik. Namun dalam era kemodenan ini, ada tangan-tangan yang merobek kehalusan bahasa kita sehingga terjadi kecelaruan makna. Bapa ayam dijadikan sebagai nama pekerjaan, sedangkan bapa ayam itu adalah simpulan bahasa yang membawa makna orang yang tidak pandai menjaga anak-anaknya. Muncul pula peribahasa yang moden yang berasaskan kepada teknologi. Sebagai contoh, bagaikan akaun Instagram tiada bergambar, yang memberi maksud orang yang tidak mendatangkan manfaat kepada sesiapa. Ada juga peribahasa lain, peribahasa moden lah ni yang muncul, bagaikan telefon tapi tiada internet. Apa yang dimaksudkan bagaikan telefon tapi tiada internet? Maksudnya telefon ni kan mempunyai banyak fungsi. Seperti orang ni banyak ilmu tetapi tidak boleh digunakan. Hal seperti inilah yang akan terus merobek dan juga mencari kehalusan bahasa Melayu kita. Ianya boleh menimbulkan kecelaruan dalam kalangan pelajar yang terus ambil dan gunakannya tanpa berfikir terlebih dahulu, dan seterusnya menghakis kehalusan, kesenian, keunikan bahasa kita.
Saudara dan saudari sekalian, seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu kita merupakan bahasa yang penuh sopan santun dan juga berbudi bahasa. Namun begitu, ianya telah dicemari dengan bahasa-bahasa kesat, bahasa-bahasa kasar serta hilang di dalam arus kemodenan pada masa kini. Bahasa-bahasa kasar yang semakin meluas penggunaannya dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini, terutama dalam kalangan anak muda. Kata-kata seperti bodoh, sial, bangang dan sebagainya sudah menjadi penggunaan bahasa komunikasi seharian. Sebenarnya ke mana hilangnya kesopanan dan juga kesantunan masyarakat kita dalam berbahasa? Adakah ianya sudah benar-benar ditelan arus zaman? Penggunaan bahasa kasar dan keset ini boleh didengar dalam penggunaan komunikasi harian, malah boleh dilihat juga dalam hantaran-hantaran di laman media sosial kita pada hari ini. Jika dahulu anak-anak kecil yang menggunakan bahasa-bahasa kasar dan juga bahasa-bahasa kesat akan dicili-cili mulutnya kerana era masyarakat pada ketika itu menekankan konsep kesantunan dan juga kesopanan dalam berbahasa, terutamanya dalam masyarakat Melayu. Namun begitu, situasi pada hari ini berlaku sebaliknya. Masyarakat kita sudah tidak malu lagi untuk melontarkan bahasa-bahasa kesat dan juga bahasa-bahasa kasar dalam komunikasi harian dan juga hantaran-hantaran di laman media sosial. Walhal, setiap orang sebenarnya setiap masyarakat kita tahu bahawa sebenarnya bahasa kasar tersebut boleh menimbulkan satu perasaan yang kurang enak oleh pendengar dan juga menggambarkan citra peribadi orang yang mengucapnya, sama ada kita menganggapnya tidak baik ataupun sebaliknya. Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama. Rakyat bersatu, negara maju, megah kejayaan dituju bersama. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum, bangsa dan juga budaya. Jadi pentingnya untuk kita saling menghormati dan memahami antara satu sama lain bagi mengelakkan kita menyentuh perkara-perkara sensitif sesuatu bangsa tersebut. Jadinya selain daripada itu, perpaduan kaum juga dapat dikekalkan. Sebagai contoh, kita berbual dengan rakan sekerja kita yang berbeza kaum ataupun bangsa. Selain dapat menambah kepelbagaian bahasa kita dapat mempelajari dan juga memahami budaya mereka. Jadinya rentetan daripada itu, kita mampu lebih menghormati perbezaan yang ada di antara kita dan juga masyarakat lain tanpa menyentuh perkara-perkara sensitif seperti isu keagamaan, isu juga budayaan. Penggunaan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi juga menjadi penghubung antara satu masyarakat dan juga masyarakat yang lain. Jika dilihat, banyak sebenarnya badan-badan swasta sudah mula menubuhkan kelas bahasa seperti kelas Mandarin. Peserta yang terlibat juga terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Melayu dan India. Ya, memang bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Namun, bahasa-bahasa lain juga boleh menjadi penghubung setiap lapisan masyarakat. Maka tidak salah kalau kita ingin mempelajari bahasa-bahasa bangsa lain seperti Mandarin, Iban, Tamil dan sebagainya. Selain daripada bahasa yang pelbagai dalam kalangan masyarakat kita, tidak lupa juga penggunaan bahasa Inggeris yang semakin meluas. Pengaruh budaya barat menjadikan bahasa Melayu kita semakin berkarat. Tiada salahnya kita mempelajari atau menggunakan bahasa Inggeris ketika berurusan ataupun ketika berkomunikasi, kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa. Namun, penggunaan bahasa campur atau yang kita panggil sebagai bahasa rojak telah menghakis kehalusan bahasa Melayu sedikit demi sedikit. Penggunaan bahasa Melayu yang bercampur dengan bahasa Barat yang mana menjadikan satu percakapan dalam sesetengah golongan masyarakat kita. Lebih parah lagi, terdapat juga golongan yang mementingkan penggunaan bahasa Inggeris lebih daripada bahasa Melayu hingga tidak boleh berbahasa Melayu. Walhal, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita, bahasa negara kita, bahasa rasmi negara Malaysia.
Ini termasuklah masyarakat Malaysia yang hanyut dalam arus kemodenan hingga mengabaikan kehalusan bahasa Melayu. Kemudian muncul pula stigma yang mengatakan bahawa bahasa Melayu tidak memberi kemajuan apa-apa kepada masyarakat kita. Mari undurkan bahtera, sorot sejarah dunia, zaman kegemilangan, soal perdagangan bermula abad 7 hingga ke-19. Jajahan Sriwijaya ke Selat Melaka, ke Selat Sunda. Bahasa Melayu menjadi lingua franca. Apa yang dimaksudkan menjadi lingua franca? Ini bermakna pedagang luar yang datang ke tanah Melayu wajib menggunakan bahasa Melayu. Bahkan pengislaman di rantau kita, sejarah perkembangan Islam di rantau kita telah membuktikan bahawa bahasa Melayu menjadi antara faktor utama dalam melalui persuratan keilmuan oleh para ulama. Jadi yakin dan percayalah, dengan menggunakan bahasa Melayu bukannya tanda kita lemah. Seharusnya ia mestilah bergerak seiring dengan arus kemodenan, iaitu negara Malaysia menjadi negara yang maju tanpa meninggalkan kesopanan dan juga kehalusan bahasa Melayu kita. Hal ini kerana dikhawatiri peribahasa lama menjadi sumpahan, iaitu jika hilang bahasa maka lenyap bangsa. Apa dijual, apa dibeli, mari sukat gantang ali. Bahasa tak boleh dijual beli dari hidup sampai mati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum saya akhiri ucapan perasmian wacana hari ini, saya berharap usaha-usaha kelak bahasa Melayu dalam memartabatkan bahasa kebangsaan kita akan membuahkan hasil, kerana asal ditugal ada benihnya. Rendah gunung tinggi harapan, pendek kata, saya berharap lebih banyak lagi program-program seperti ini dianjurkan supaya bahasa Melayu kita tidak lenyap di telan zaman. Mungkin itu sahaja buah perbincangan kita pada hari ini. Terdetik rasa untuk menanggung kasih. Maka kepada pihak penganjur dan juga para hadirin sekalian, kecil tapak tangan, niru saya tadahkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Bulan Bahasa Semarak Bahasa peringkat IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.